Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 1 yang terdiri daripada saya sendiri Erna Hazwani binti Razali 271817 dan juga Dayang Masitah binti Abang Harun 271959. Pada hari ini kami akan membentangkan berkaitan ulasan poster yang telah diberikan untuk tugasan 2. Berdasarkan paparan poster di sebelah yang menyatakan bahawa kelas bahasa Melayu untuk tingkatkan kemahiran bahasa pegawai dan anak mereka di luar negara akan dilaksanakan segera seperti yang disarankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob. Terdapat beberapa isu berkaitan bahasa Melayu yang disebabkan kepesatan dunia moden sekarang sehingga bahasa Melayu ini mula dicampur adukkan dengan bahasa asing yang lain dalam komunikasi seharian sehingga menyebabkan bahasa Melayu atau keunikan bagi bahasa Melayu itu sendiri mula tenggelam dengan faktor ini. Dan isu ini bukan sahaja terpalit ataupun berlaku dalam golongan rakyat, malah penjawat awam atau pegawai kerajaan juga terpalit dengan isu ini. Oleh sebab itu, apakah yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan supaya bahasa Melayu keunikannya dapat dikekalkan pada masa akan datang agar generasi muda, generasi akan datang tidak lupa akan keunikan bahasa Melayu itu sendiri. Berdasarkan poster yang telah dipaparkan berkaitan dengan isu bahasa Melayu ini, kami bersetuju bahawa kelas bahasa Melayu perlu dilaksanakan kepada pegawai dan anak mereka yang berada di luar negara. Hal ini disebabkan kerana kebanyakan pegawai dan anak mereka tinggal serta belajar di luar negara di mana bahasa dominan yang mereka gunakan adalah bahasa Inggeris. Jadi hal ini perlu dilaksanakan dengan segera supaya mereka tahu mengenai keunikan bahasa Melayu itu sendiri yang merupakan bahasa ibunda mereka supaya mereka tidak melupakan jasa atau keunikan bahasa itu sendiri dalam kehidupan seharian mereka. Jadi walaupun mereka tinggal di luar negara, mereka perlu mengetahui dan juga fasih dalam berbahasa Melayu melalui komunikasi harian mereka supaya ia tidak dilupakan pada masa. Manakala bagi sebab yang kedua pula adalah mereka iaitu pegawai dan juga anak mereka yang tinggal di luar negara ini, mereka kurang mahir berbahasa Melayu kerana mereka memasuki kelas antarabangsa yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar mereka. Bukan sahaja bahasa, malah buku, kelas, komunikasi daripada guru, tenaga pengajar juga menggunakan bahasa Inggeris. Jadi kurang pendedahan mengenai bahasa Melayu di luar negara kerana bahasa Melayu tidak diterapkan dengan lebih mendalam lagi, khususnya bagi mereka-mereka yang belajar di luar negara. Jadi pentinglah untuk kelas bahasa Melayu ini dilaksanakan bagi para pegawai dan juga anak mereka yang tinggal di luar negara. Hai and Assalamualaikum, nama saya Dayang Masitah binti Abang Harun. Saya akan meneruskan pembentangan kami yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan kepentingan memperkenalkan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Okey, yang kepentingan yang pertama ialah dia memudahkan pelajar asing untuk melanjutkan pelajaran di institusi pendidikan, terutamanya institusi pendidikan di Malaysia. Sebab kemahiran bahasa Melayu ini dapat membantu mereka untuk mudah masuk dekat universiti kita dekat Malaysia ni. Yang kedua ialah selain daripada memasuki institusi pendidikan, kemahiran berbahasa Melayu ini juga dapat membantu mereka untuk melanjutkan kerjaya mereka dekat negara kita. Contohnya kalau dalam sesi temu duga kan, kalau ada orang nak minta kerja tu, dia lebih orang yang interview tu lebih mudah untuk terima kalau dia ada kelebihan dari segi berbahasa Melayu. Kepentingan yang kedua ialah dapat meningkatkan kemahiran dalam bahasa Melayu dalam kalangan penduduk Malaysia yang menetap di negara lain. Seperti apa yang diperkatakan oleh Perdana Menteri kita, iaitu usaha untuk mewujudkan bahasa Melayu di negara lain. Oleh itu, kepentingan memartabatkan bahasa Melayu ini dekat negara lain ni dia dapat meningkatkan kemahiran penduduk Malaysia itu sendiri yang telah menetap dekat negara lain. Maksudnya dekat sana kalau ada subjek bahasa Melayu diperkenalkan, dia akan mudahlah untuk mereka untuk belajar bahasa Melayu, iaitu bahasa mereka sendiri. Dia akan mudah untuk
belajar selain daripada mereka menggunakan bahasa dekat negara itu, justru dia dapatlah meningkatkan kemahiran bahasa ibunda mereka sendiri. Seterusnya saya akan sambung untuk cadangan dalam mempertabatkan bahasa Melayu yang boleh kita buat. Yang pertama ialah bahasa Melayu sebagai subjek elektif. Cadangan ini telah diperkatakan oleh Perdana Menteri Pendidikan negara Nepal itu sendiri, yang bertujuan untuk membuat bahasa Melayu ini sebagai subjek elektif dekat pendidikan negara mereka. Alasannya ialah supaya penduduk mereka boleh belajar bahasa Melayu, di samping bahasa Melayu itu sendiri dapat memberi kebaikan kepada penduduk negara itu tersebut dari segi untuk mencari peluang kerjaya, and then untuk melanjutkan pendidikan di negara Malaysia. Cadangan yang kedua ialah bahasa Melayu ini digunakan dalam urusan rasmi kerajaan. Cadangan ini telah diusulkan oleh Perdana Menteri kita sendiri, iaitu Datuk Seri Ismail Yaakob, iaitu dia bercadang untuk menggunakan bahasa Melayu dalam urusan rasmi kerajaan. Oleh itu, beliau sendiri telah melawat atas urusan rasmi kerajaan dengan menggunakan bahasa Melayu itu sendiri, dengan syarat bahasa Melayu digunakan dengan diikuti dengan terjemahan bahasa mengikut negara yang beliau lawati. Usaha ini boleh secara tidak langsung boleh memperkenalkan bahasa Melayu kita kepada negara lain, di samping dalam urusan rasmi ini ialah sangat penting untuk mereka tahu yang bahasa Melayu ini merupakan bahasa ibunda kita. Cadangan ketiga ialah pindaan dari Akta Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu pada tahun 1959. Pindaan akta ini membolehkan pihak-pihak tertentu untuk mengambil tindakan kepada pelanggaran syarat dalam penggunaan bahasa Melayu itu sendiri. Contohnya, pelanggaran syarat ini merupakan apabila seseorang ataupun meliputi negara Malaysia sendiri ataupun negara lain yang menggunakan bahasa Melayu itu dengan bahasa yang tidak betul. Jadi pindaan ini membolehkan pihak-pihak tertentu untuk mengambil tindakan kepada pihak tersebut yang membuat pelanggaran penggunaan bahasa Melayu itu. Tujuannya ialah untuk memastikan tiada unsur lain yang boleh mengganggu martabat bahasa Melayu itu sendiri. Kesimpulannya, dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu ini haruslah dilakukan oleh semua pihak agar usaha ini dapat mencapai ke titik yang lebih berkesan. Bukannya kita hanya bersandar kepada pihak-pihak tertentu, tapi sebagai rakyat Malaysia sendiri, contohnya sebagai penduduk Malaysia, kita kenalah menggunakan bahasa Melayu dengan betul tanpa mencampuri bahasa Melayu itu dengan bahasa lain dalam kehidupan seharian kita. Oleh itu, kita juga perlulah menggunakan bahasa Melayu itu dengan betul supaya rakyat-rakyat daripada negara lain boleh mengetahui bahasa ibunda kita dengan betul. Sekian sahaja pembentangan kami. Sekian, terima kasih.